Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke IQ Flip. Ini adalah video yang pertama daripada silsilah Asas Ilmu Nahu. Untuk video yang pertama ini kita akan lihat dulu aqsamun kalimah. Aqsamun kalimah, pembahagian kalimah. Dalam bahasa Arab, kalimah itu sangat banyak. Tetapi bila kita bahagikan, dia hanya terbahagi kepada 3 bahagian sahaja. Hanya terbahagi kepada 3 bahagian sahaja, iaitu yang pertama adalah isim, dan yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Sebahagian besar kalimah terbahagi kepada isim, dan sebahagian lagi ke fi'il, dan sebahagian kecil ke huruf. Memang bahasa Arab hanya terbahagi 3 bahagian ini sahaja, sebab ianya adalah taqsimul aqli. Kalau awak buka kamus pun awak tak akan jumpa 3 bahagian ini. Selain daripada 3 bahagian ini, awak tak akan jumpa. Awak akan jumpa mesti 3 bahagian ini sahaja, iaitu isim, fi'il dan huruf. Jadi kesimpulannya, pembahagian kalimah isim, fi'il dan huruf. Kita tengok dulu bahagian yang pertama, iaitu adalah isim. Okey, isim mudah kita terjemah bahasa Melayu adalah kata nama. Kata nama. Contohnya Muhammad, Zaid, doktor, sekolah. Semua ini adalah kata-kata nama. Okey, itu dia punya contoh dia. Jadi apa maksud isim sebenarnya? Okey, isim ini adalah huwal kalimah allati dallat ala ma'na binafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Okey, dia adalah satu kalimah yang menunjukkan ke atas makna, yang menunjukkan ke atas makna pada dirinya. Okey, dan ianya tidak terkait dengan masa, Okey, kita tengok dulu bahagian yang pertama, iaitu kalimah yang menunjukkan ke atas makna. Kita bagi contoh Al-Baqarah, lembu. Okey, bila kita sebut perkataan Al-Baqarah, maka terlintas di minda kita lembu. Okey, dia terlintas makna lembu di minda kita. Adakah dia terkait dengan masa, iaitu masa lepas, masa sekarang ataupun masa hadapan? Tak. Kita hanya terbayang lembu saja. Kita tak terkait dengan masa. Begitu juga kalau kita bagi contoh Asy-syajarah, iaitu pokok. Jadi bila kita sebut perkataan asy-syajarah, maka terlintas di minda kita hanya makna pokok itu. Hanya terlintas di minda makna pokok. Adakah kalimah asy-syajarah ini dia terkait dengan masa, sama ada masa zamanul madi, masa yang lepas, zamanul mudhari', iaitu masa sekarang, ataupun masa hadapan? Tak, hanya dia menunjukkan makna sahaja. Okey, itu adalah bahagian isim. Seterusnya aqsam al-kalimah, yang kedua adalah al-fi'lu. Okey, contohnya fi'il, kataba, yaktubu, uktub. Telah menulis, sedang menulis, dan tulislah. Okey, kita tengok apa maksud fi'il dari segi istilah. Fi'il ialah wal kalimah dallat ala ma'na binafsiha wa qtarinat bi ahadin azminatin as-salasati. Okey, dia bahagian yang pertama itu dia punya istilah dia hampir sama dengan isim, iaitu kalimah yang menunjukkan ke atas makna. Contohnya kalau kita bagi contoh fi'il kataba. Okey, terlintas di minda kita perbuatan menulis itu. Dan makna yang kedua adalah waqtarinat bi ahadin azminatin as-salasah, dan dia terkait dengan masa ataupun zaman yang 3. Okey, kalau kita tengok garisan masa, manusia itu tidak terlepas dari 3 masa, iaitu masa lepas, masa sekarang dan masa hadapan. Jadi fi'il itu dia terkait dengan 3 masa ini, iaitu masa lepas, fi'lul madi, masa sekarang, fi'lul mudhari', dan masa di hadapan, iaitu fi'l amar. Okey, contohnya kita kata kalimah daraba, fi'il madi, telah pukul. Yadribu, sedang pukul, fi'il mudhari',
dan idrib, fi'il amar, zaman mustaqbal. Okey, itu bahagian aqsam al-kalimah yang kedua. Seterusnya kita lihat aqsamul al-kalimah yang ketiga, iaitu al-harfu. Contohnya min, ila dan an. Okey, maksud al-harfu ialah wal kalimah dallat ala ma'na fi ghairiha. Al-harfu ialah kalimah, satu kalimah yang menunjukkan ke atas makna pada selain dia. Pada selain dia. Maksudnya al-harfu, contohnya kalimah min, pada dirinya itu dia tak ada makna. Okey, melainkan bila kita dah buat tarkib, kita buat jumlah, baru datang makna. Tetapi pada dirinya itu tidak memberi apa-apa makna. Okey, kalau kita contoh, kita datangkan kalimah al-baqarah, isim, maka terlintas di minda kita lembu. Al-baqarah, lembu. Okey, ataupun kalau kita sebut kalimah daraba, terlintas di fikiran kita, di minda kita, perbuatan pukul itu. Tetapi bila kita sebut perkataan min, contoh min, harful jar. Okey, apa yang terlintas di fikiran kita? Tak ada, memang tak ada. Melainkan kita buat dalam bentuk jumlah, baru ayat itu difahami. Jadi makna pada harful jar ini tidak pada dirinya, tetapi bila kita gabungkan, maka jadilah makna. Okey, contohnya kalau kita tengok zahabtu minal baiti ilal madrasah. Aku telah pergi dari rumah ke sekolah. Jadi kalau kita tengok kalimah min di sini, harful jar bermaksud ibtida'il ghayah, iaitu awal pemergian kita daripada rumah. Ibtida'il ghayah, permulaan pemergian. Ibtida'il ghayah. Jadi min di sini maksudnya ibtida'il ghayah, permulaan pemergian, iaitu permulaan kita daripada rumah ke sekolah. Okey, kalau kita tengok contoh ayat Al-Quran surah Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi min di sini bermaksud ibtida'il ghayah, iaitu awal pemergian daripada Masjidil Haram. Awal pemergian. Kalau kita tengok contoh yang lain, iaitu minal muhadirin al-atibba'u. Minal muhadirin al-atibba'u. Jadi kalau awak perhati min di sini, dia bermaksud apa? Bermaksud litab'id. Maksudnya sebahagian. Sebahagian orang-orang yang hadir itu adalah doktor. Maksudnya doktor adalah sebahagian orang-orang yang hadir. Jadi min di sini bermaksudnya litab'id. Jadi untuk maksud min, kita kena faham dari konteks ayat, bukan pada diri dia kalimah itu. Bukan pada kalimah itu dia tidak memberi apa-apa maksud, melainkan kita faham daripada konteks ayat. Okey, jadi kita dah belajar tajuk isim dan fi'il dan al-harfu. Isim adalah huwal kalimah dallat ala ma'na binafsiha wa lam taqtarin bizamanin. Dan seterusnya adalah fi'il, huwal kalimah dallat ala ma'na binafsiha, sama dengan isim, cuma waqtarinat bi ahadin azminati as-salasah. Dan yang ketiga adalah al-harfu wal kalimah dallat ala ma'na bi ghairiha. Okey. Untuk mengenal ketiga-tiga aqsam kalimah ini, ulama telah meletakkan alamat-alamat yang khusus. Contohnya isim ada alamat-alamatnya, fi'il ada alamat-alamatnya, dan huruf pun ada alamat-alamatnya. Jadi untuk kita nak kenal alamat isim, alamat fi'il dan alamat al-harfu, saya akan cover untuk video yang seterusnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi